Okey, Assalamualaikum korang. Jadi untuk video kali ni kami ada nak buat giveaway dan hadiah giveaway itu ialah top up berjumlah RM5. Jadi macam mana korang nak menang? Korang kena tonton video ni sampai habis dan jawab soalan di akhir video ini. Korang kena tonton sampai habis sebab dalam video ni kami akan sertakan hint untuk kalian jawab dengan tepat. Okey geng. Bagi yang tonton video ni, kalian kena tengok sampai habis sebab saya akan kongsikan pengalaman saya nampak hantu. Jangan lupa subscribe, share dan like. Okey, sebelum tu tengok one of the footage yang kami sempat rakam. Tengok. Cuba mati. Oh, okey dah. Baik dia pernah jangkau. Kejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din selaku founder dan editor ADA Production. Hari ni saya nak buat kelainan sikit lah. Saya dah stop dulu penghasilan cerita-cerita pendek yang kami hasilkan sebelum-sebelum ni. Bagi sesiapa yang belum tonton lagi cerita COVID-19, The Lockdown dan juga kisah Sulaiman, boleh pergi dekat YouTube channel kami, ADA Production. Boleh search dekat search. Dan bolehlah tengok cerita-cerita yang kami hasilkan sebelum-sebelum ni. Bagi yang dah tonton cerita yang kami hasilkan tu, kalau kalian perasan cerita tu mau cerita seram dan juga thriller. Jadi hari ni saya nak berkongsi pengalaman saya dan tim sepanjang tempoh penyuntingan kami, terutamanya diri saya sendiri. Saya sendiri pelakon utama dalam cerita COVID-19 The Lockdown. Saya rasa tercabar kerana saya yang merupakan pelakon utama dan saya yang lalui semua scene-scene yang ada dalam cerita tu. Jadi bagi saya sendiri, tempoh penyuntingan tu agak mendebarkan lah bagi saya sebab kami banyak pakai scene waktu malam dan pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya pergi. Dan ada juga scene-scene yang kami ambil di tempat yang betul-betul kami rasa tempat tu keras tapi kami tak masukkan dalam cerita tu kerana adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang tempoh penyuntingan. So jadi kami ambil scene yang berada di sekitar kami sahaja. Jadi hari ini saya tak nak cakap banyak. Sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan pengalaman saya nampak hantu, saya tak naklah pergi terus mendalam apa yang saya lalui. Sebab kalau boleh kita nak kenal pasti dulu apa itu definisi hantu. Setiap orang akan ada pandangan masing-masing berkenaan dengan hantu. Ada orang faham hantu ini jin, ada orang faham hantu ini satu makhluk yang kita tak nampak. Sebab ada orang nampak, ada orang tak nampak. Jadi itulah pelbagai definisi yang kita dapat zahirkan daripada perkataan hantu tu sendiri. Dan setiap orang akan ada definisi tersendiri berkenaan dengan hantu. Jadi saya dah dapatkan pandangan-pandangan pakar berkenaan dengan hantu. Apa diorang faham dengan hantu. Jadi kita dengar pendapat-pendapat pakar-pakar kita yang ada saya temu bual pada 2-3 hari lepas. Kita teruskan dengan pakar-pakar kita. Okay, so macam biasalah hari ni saya kena jemput lagi. So, pandangan saya mengenai hantu ya. Bagi saya hantu ni ada beberapa level ya. Kita masuk, kita tengok hantu international, ghost, hantu-hantu tempatan. Contohnya hantu international ni macam vampire, Toyol bukan, Toyol hantu tempatan. Vampire ni apa satu? Tin apa? Yang aku cakap tadi. Juon. Juon. So macam hantu tempatan ni. Hantu tempatan ni adalah Pontianak ke, Penanggal ke, apa? Toyol. Satu lagi hantu ni zaman PKP ni, hantu tak reti duduk rumah. Tu paling aku tak suka tu. Jadi pengalaman saya lah. Saya tak pernah ni tangkap hantu tapi kita kan kena kurung dalam college. Walaupun saya sebenarnya pakar hantu juga, tapi saya duduk diam lah dalam bilik. Tapi saya main phone juga. Cuma bila saya main phone ni, saya dapat tengok lah banyak hantu-hantu yang tak nak duduk rumah ni. So saya geram lah. Saya tak boleh tangkap tapi kita punya friend lain dia boleh tangkap ya. So jadi itulah pandangan saya mengenai hantu-hantu Malaysia ni. Terutama sekali hari ni lah. Kita masih lagi waktu PKP adik. Jangan low sangat tau. Saya pakai baju je smart ni. Okay. Alright. Okay, so yang itulah. Okay, terima kasih kerana menjemput saya hari ni. Dah boleh gerak kan? Ada tu. Okay, saya gerak dulu lah. Bini saya dah masak di rumah. Nak balik kan ni. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah diucap kepada penonton-penonton kat luar sana.
Jadi hari ni tak ada benda sangat lah nak cakap, tapi just nak cakap sikit lah pasal hantu. Okay, siapa aku, itu bukan masalah korang lah. Yang sekarang ni yang masalahnya adalah hantu. Aku ni tak adalah pro sangat, tapi aku ni exorcist lah, pemburu hantu. So kalau ada masa lapang ke, aku buru hantu. Tapi selalunya aku dibayar lah untuk memburu hantu. Jadi hantu-hantu yang aku pernah pukul ni banyak. Lagi-lagi masa musim PKP ni. Yelah duduk college kan, so aku geram sangat. Dah tak tahu nak lepaskan geram kat mana, aku pukul hantu. Yelah nak pukul manusia ni kita masuk lock up lah kan. So pukul hantu je lah. So adalah kalau orang bayar tu lebih kurang 300. Untuk yang biasa-biasa lah, kalau yang besar-besar tu aku just baca rukiah lah confirm. So sekarang ni tak tahu lah nak cakap pasal hantu ni ada banyak level lah. Ada level rendah, level tengah, level atas. Level rendah ni yang biasa-biasa lah, yang macam sikit-sikit je, yang kau jentik je dah lari lah. Tapi kalau yang mild-mild sikit ni, yang siap kau nanti. Oh sorry, ada hantu ni, nampak hantu sorry. Dia kacau buat lawak Okay, so kalau yang tengah-tengah tu yang macam biasa lah, macam size aku pukul macam tu je, dia terus settle. Tapi macam kalau yang besar-besar sikit tu, aku cerukiah confirm terbakar. Tapi macam tu je lah, aku ada banyak lebam ke sorry. Tak intended nak tu tiba-tiba je cok. Sorry lagi sekali lah. So macam memang macam tu lah, memang rutin aku lah, lagi-lagi PKP ni kan. So macam geram juga nak keluar kan. Tapi bila keluar bilik rasa nak pukul. So lepaskan geram dekat hantu. Jadi kau bahal lah dengan aku? Kejap sabar. Sekejap. Siap. Sorry gang. Nanti kita sambung balik. Ada hantu aku nak kena settle Okay, nanti kita jumpa balik. Jadi kalian dah dengar pakar-pakar kita telah bercakap berkenaan dengan hantu, pandangan mereka berkenaan dengan hantu. Kalian dah bersedia untuk dengar cerita saya? Jadi kita pergi satu persatu. Untuk kisah COVID-19 di lockdown, saya ada shoot pada waktu malam. Ketika berjalan ke bilik air, dan juga ada scene yang kami buat paranormal activity naik ke tingkat 5. Dan masa itu saya dapat rasakan satu kelainan yang saya rasa pelik lah pada malam itu. Saya tak tahu kenapa, mungkin firasat sendiri sahaja kot. Jadi untuk kisah Sulaiman, iaitu pelakon utama dia Akif Hadri yang memegang watak sebagai Sulaiman. Pada asalnya memang kami nak shoot di banyak tempat yang more tu boleh katakan seram lah. Ada scene tempat-tempat yang agak terpencil dalam college ni. Untuk pengetahuan kalian, kami hanya shoot video ni memakai kamera phone, dan juga kami shoot di tempat-tempat di sekitar college kediaman kami. Sebab sepanjang musim PKP ni kami banyak habiskan masa di college je lah. Jadi kita dah dengar pendapat pakar berkenaan dengan pandangan mereka berkenaan dengan hantu. Jadi saya tak berapa puas hati dengan apa yang mereka cakapkan itu. Saya rasa kalian perlu dengar apa kata hantu sendiri berkenaan dengan diri mereka. Jadi saya ada buat rakaman yang kami pergi ke tempat mencari hantu untuk kami temu bual hantu sendiri, apa yang mereka rasa pasal diri mereka. Jadi jom kita tengok. Okay gang, jadi hari ni aku dengan Asrin, ADA Production, macam biasalah buat paranormal activity, sambil-sambil cari tempat untuk tempat syuting. Jadi ni tempat terpencil lah dalam college ni. Ni korang tengok ada loji najis. Jadi hari ni kita nak buat paranormal activity, and kalau kebetulan boleh jumpa hantu, kita nak interview hantu tu. Apa sebab adalah soalan-soalan yang kita nak tanya kat hantu tu. Okey. Jadi kita try jap. Orang ke? Ya Din. Risau pula aku. Tegur Din, tegur. Boleh pegang ke? Din. Seram tu. Asal dia tak. Aku pergi depan. Baik. Tunduk bagai. Bang. Cuba tanya dia. Bang. Oi. Ni hantu ke apa ni? Hantu ke ni bang? Bang? Oh bang. Hantu ke? Macam hantu. Tanya. Okey bang. Kalau abang hantu, kita nak interview sikit boleh bang? Cepat Din. Abang, boleh bang? Seram Din. Uish, tak respon. Pula. Ya. Aku cakap, ya dah tu kot. Okey bang, kalau abang hantu, boleh saya nak panggil abang ni apa PKP. Hantu PKP. Okey dah bang. Kalau abang jadi hantu ni sebab apa bang? Apa punca abang jadi hantu ni bang? Mati kekenyangan.
Mati kenyang. Mati kenyang. Banyak kan sumbangan? Banyak sangat sumbangan. Oh, okey. Makanan 3 kali sehari. Satu terlalu cukup. Oh, okey. Tanya lagi. Bang, lepas tu apa? Anjing. Tanya lagi. Apa soalan ni yang kedua? Pengalaman. Apa pengalaman manis atau pahit abang rasa sepanjang jadi hantu bang? Hantu apa ni? Ni abang hantu apa bang? Nak tahu. PKP bukanlah. Dah cakap. Berapa kali aku dah cakap? Bodoh. Sabar lah. Okay, pengalaman. Okey, pengalaman abang sebagai jadi hantu berapa lama bang? Apa yang baru saja tu. Dia sedih agaknya. Kita sedih kejap. Okey tak? Pengalaman abang. Pengalaman manis pahit bang? Manis jumpa mati. Oh, okey dah. Pahit dia pernah jangkau. Kejap. Ah. Bang. Okey, Alhamdulillah kita dah dengar pandangan pakar, kita dah dengar pandangan hantu sendiri berkenaan dengan diri mereka. Jadi kalian mesti tak sabar nak dengar pengalaman saya yang jumpa hantu kan. Saya sebenarnya, adalah pernah pada satu malam tu di college, bukan dalam tempoh penyuntingan pun sebenarnya. Pada waktu malam, saya di bilik saya sendiri, bilik ni, saya terpandang ke luar tingkap. Dan saya memang kat luar tingkap tu akan ada pokok, dan di bawah pokok tu saya terperasan ada something. And masa tu saya sempatlah ambil gambar apa yang saya nampak. Dalam gambar tu memang kelihatan memang satu lembaga. Lebih kurang macam tu lah. Ada kelihatan di bawah pokok itu. Jadi saya terus masukkan dalam status WhatsApp, dan rakan-rakan saya cakap mungkin itu bunyi. So saya cakap mungkin lah. Tapi ada juga rakan-rakan saya pergi turun bawah dan tengok sendiri yang memang tak ada bunyi pun di situ. Jadi saya rasa itulah pengalaman saya yang pertama untuk saya nampak hantu di sekitar college ni. Saya pun tak pasti apa benda itu. Tapi hantu-hantu lain banyak lagi saya jumpa. Hantu game, hantu study, hantu tidur. Memang banyak lah yang saya nampak kat sini. Sebab ialah student habiskan masa dengan perkara-perkara yang mereka suka buat. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja. Terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini berkenaan dengan pengalaman saya nampak hantu. Jadi lagi sekali saya nak promote bagi sesiapa yang belum tonton lagi cerita COVID-19, The Lockdown dan juga kisah Sulaiman, boleh tengok cerita tu di YouTube channel kami, ADA Production. Sebab kami sekarang tengah delay untuk penyuntingan The Next Movie. Sebab The Next Movie ni kalian tengoklah nanti. Kami stopkan dulu penyuntingan sebab kebanyakan daripada kami memang ada masalah masa, dan juga ialah sebagai pelajar mungkin ada assignment, ada kelas online yang mereka perlu hadiri, termasuklah diri saya sendiri. So kami stopkan dulu penyuntingan buat sementara waktu. So sebelum saya akhiri video ni, saya sarankan lagi sekali tontonlah cerita COVID-19, The Lockdown dan juga kisah Sulaiman. Terima kasih kerana sokong ADA Production. Jangan lupa subscribe, share dan like semua video kami. Sekian sahaja daripada saya. Tunggukan kami di video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi soalannya ialah, pada jam berapakah kami shoot video aktiviti paranormal dalam video kali ini? Jawapan yang tepat, paling laju kami akan tengok, kami akan pilih sebagai pemenang dan kami akan DM anda di Instagram. Jadi macam mana korang nak jawab? Korang sertakan jawapan sekali dengan ID Instagram korang. Jawapan yang tepat dan paling cepat, kami akan pilih pemenang dan DM korang di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum.